seorang yang sangat prolific. Kalau kita tengok, kalau kita beli dia orang sastra sekarang, setiap bulan dia ada. Jadi dia sangat prolific, dia banyak modal dia kan. Dia kegiatan dia dalam seni ni hampir total. Dan juga yang paling penting, beliau merupakan insan yang berjaya menggarap semua bidang itu di dalam satu. Apa yang ditulis dalam karyanya, maka itulah yang dilontarkan kepada khalayak, ya. Puisi pun ada melodi dia. Melodi puisi dia tu, melodi dia tu amat indah. Sastrawan itu harus mengutarakan apa yang dikata dalam tulisan-tulisan dia, dan itu yang saya lihat kekuatan Siti Zainon dibandingkan dengan orang lain. Dia meninggalkan satu kesan yang berbeza, tapi tetap menusuk. Aku ingat pesan arwah ibu. Hidup merantau perlu bijak, bawa diri dan jangan harap belas orang. Itulah yang ku lakukan ketika merantau di negeri orang. Berkat kesabaran dan tekad yang tinggi, beliau berusaha mencapai hasrat untuk belajar dan menuntut ilmu dalam bidang seni di Indonesia. Apabila mendapat tawaran untuk belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, beliau tidak menoleh ke belakang lagi. Sanggar ni cuma saya sampai bulan Oktober. Sampai Disember saja saya duduk di sanggar. Kalau sanggar saya jadi anak manja, dibiayai oleh orang kaya, saya tak nak begitu. Sebelum saya balik sampai ke Jogja, sampai di Jakarta, Kartika menyambut saya, isterinya, Anak Afandi, dengan mengadakan pameran. Jadi dia mengenalkan saya bagaimana hidup sebagai pelukis, bagaimana membuat pameran. Jadi saya begitu percaya diri, pelukis boleh hidup. Dengan berani, saya ingat Kartika, walaupun dia dah stable hidup, anak seorang pelukis terkenal, dia mempromosi diri dia sebab dia pelukis. Beliau terus mendapat sokongan dan tunjuk ajar ketika di Indonesia untuk berjaya sebagai pelukis dan menjadi anak seni yang berilmu. Dan dengan beliau lah saya pulang ke Jogja. Dia membawa anak 3 orang untuk mengurus pameran. Jadi ada satu inisiatif bagaimana dia orang ingin menyebarkan ilmu. Ini anak baru yang tidak tahu bisnes seni lukis, kita sambut dia. Jadi terkejutlah kan, dia pelukis terkenal. Dan balik naik kereta api dengan dia, terus balik ke rumah lah. Jadi selama bulan 10 lah saya masuk situ, sampai bulan 12, antara rumah Kartika Sabto dengan rumah Afandi. Itu ayahnya. Jadi saya ada ayah, ada datuk. Jadi kami panggil Akid. Jadi 2 bulan tu memang ditanggung oleh mereka. Tapi dengan duit 1,000 ni saya masuk bank in, dapatlah RM5,000 setiap bulan. Waktu tu wang Malaysia masih tinggi. RM5,000 dah sewa bilik dan makan untuk pagi dan malam. Sudah cukup untuk tu. Yang lain-lain tu saya usaha sendiri lagi. Kerana dia pernah beritahu saya waktu dia belajar di ASRI, seminggu tu dia kena buat 1,000 ke sekitar 1,000 sketsa. Kemudian bagi pada pensyarah dia, kena koyak semua.
Ya, bukan dia punya sajalah, semua student kan. So that was a very good training. Memanglah kita terasa ni kan, tapi it was very good training. Dan kalau kita tengok line drawings dia, it's certainly very very good. Saya rasa terkejut berita pameran saya pergi Indonesia tu dah keluar surat khabar. Jadi beberapa departmen pemerintah ada yang berkata, ini budak yang datang ke pejabat kita minta beasiswa, kita tak berikan, sekarang dah belajar ke Jogja. Itu saya dapat berita kemudian. Sebab hanya saya didatangikan oleh Tuan Syed Mat Jamal datang, Husin Enas datang, kemudian Tan Sri Fatimah juga datang. Menteri-menteri yang datang ke Indonesia untuk bertemu student, dia akan cari di mana student dia belajar. Jadi mungkin Tan Sri Fatimah tanya, di mana anak perempuan lagi? Dia kata ada Asri. Jadi dia datang, dia belajar, Siti belajar apa? Saya kata belajar seni rupa. Oh, balik bolehlah buka make-up tu, nanti senang dapat kerja. Saya gelak sajalah. Istilah seni rupa tu ingat dia make-upnya. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau memulakan tugas sebagai jurulatih seni lukis di Kementerian Belia dan Sukan antara tahun 1974 hingga 1976. Pada sekitar tahun itu jugalah beliau semakin giat aktif menulis, terlibat dengan pameran lukisan di Filipina dan beliau juga memenangi Anugerah Sastra Malaysia. April 74 saya balik. Waktu tu dah selesai pameran, 2 pameran. Selesai je pameran di exam, lepas tu ada seorang pelukis Islam dari itu yang menyokong saya, Pak Amir Yahya. Dia pelukis Islamik. Kemudian berita tentang saya lulus keluar dalam surat khabar. Satu-satunya anak Malaysia lulus sarjana muda selama 3 tahun. Sewaktu saya menjadi Ketua Jabatan Persuratan Melayu di UKM. Pada waktu itu kita mencari seorang yang boleh mengajar kebudayaan Melayu. Kita cari di Malaysia, tak ada. Dan kita dengar Zainon ni, dia bekerja di Kementerian Kebudayaan pada waktu itu. Tapi dia tidak ada suatu ijazah yang diterima oleh Malaysia. Dia ada ijazah dari Jogja. Hari yang ketiga saya datang, saya nampak bayang-bayangan orang yang saya kenal. Bila saya dekat, saya tengok pun Datuk Arsyad Ayub, Tan Sri. So dia kata, Siti Tania, bagus, berani sekali anda memilih Akademi Seni yang kami tidak iktiraf. Dia sebut ayat itu. InsyaAllah, lepas saya lulus akan diiktiraf. Jadi saya bersilat sikitlah. Tanya orang itu, tanya orang ini. Akhirnya diiktiraf dan dia menjadi pensyarah kami. Jadi agak awal lah, 73 kalau tak salah saya. Dan dialah yang membimbing bidang ini. Bagus sangat dia membimbing kerana bukan saja dia tahu antropologi sedikit dan budaya banyak dan juga lukisan, juga bandingan dengan Jawa dan hubungannya dengan orang pendidikan di Jawa, Indonesia sangat dekat. Ketika beliau menjadi tutor di UKM pada tahun 1976, Datuk Dr. Siti Zainon meneruskan pengajian sarjana sastra di UKM pada tahun 1980. Dan menyambung pengajiannya di peringkat PhD di Universiti Malaya pada tahun 1982. Sejurus menamatkan pengajian PhD, Datuk Dr. Siti Zainon kembali ke UKM dan menjawat beberapa jawatan seperti Fellow Penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu dari 1995 hingga 1996. Masa kami baru kenal tu, kami berdua jadi tutor di Institut Bahasa Kesusahaan dan Kebudayaan Melayu dan membuat masters lah, menyambung untuk buat sarjana.
masing-masing sibuk dengan penyelidikan dan dalam masa yang sama sibuk juga dengan tugas kami sebagai fellow di college pertama UKM. Kerana pembagian masa yang baik daripada sahabat saya ni, saya perhatikan dia sangat rajin membaca, menulis, dan bila saya tanya macam mana dia membagikan masa begitu banyak untuk membaca, rupanya semua ini dah jadi kebiasaannya masa dia belajar lama di Yogyakarta. Dia pergi dengan duit sendiri atau belanja sendiri, menyebabkan dia sangat rajin dan tak nak buang masa. Dan kesimpulannya, saya ingat dia sebagai akhirnya menjadi ahli akademik yang berjaya kerana disiplinnya sangat bagus. Menjadi pengarah kebudayaan UKM dari 1996 hingga 1999 serta profesor di UKM. Pengalaman mengajar beliau tidak terhenti di UKM sahaja, tetapi beliau melebarkan ilmu beliau di UMS menjadi seorang profesor pada tahun 2014 hingga 2016. Biasanya di peringkat universiti, biasanya ada yang dilantik sebagai Profesor Anjung. Saya sekarang bertugas di Universiti Pertanian, Universiti UPM. Bermula perkenalan dengan Profesor Dr. Siti Zainul ni, atau saya panggil dia Bonda bila saya menyambung pengajian di UKM pada tahun 1998 itu saya mengambil pengajian master dari UM. Namun sebelum itu saya sudah mengikuti perkembangan Bonda ni melalui sajaknya Surat Studi Semilaya. Saya banyak membaca hasil-hasil karyanya, cerpennya, sajaknya. Jadi apabila saya pergi ke kampus Bangi di UKM menyambung pengajian master di sana, dia bertemu dengan Bonda dan mengikuti kuliahnya. Lagilah perkenalan itu bertambah baiklah, maksudnya akrab dan saya senang sekali dengan cara Bonda bercakap, bertutur dalam kuliah apa yang sajak yang saya baca atau cerpen yang saya baca itu menggambarkan inilah sebagai seorang sarjana sebagai seorang pengarang kreatif. Ini sangat membantu saya jugalah betapa Bonda ini karakternya dan cara penampilannya banyak memberi inspirasi kepada saya juga sewaktu saya menyudahkan pengajian master saja di UKM itu. Datuk Dr. Siti Zainul Ismail terus menyumbangkan idea dan tenaga serta terus mencurahkan pengalaman dan ilmu untuk pusat-pusat pengajian tinggi yang terdapat di tanah air. Saya sangat suka bila ditanyakan soalan apakah ada pengalaman menjadi pelajar kepada Dr. Sasawang Negara Dr. Siti Zainul Ismail. Sebab sebagai pengalaman saya lebih kurang 20 tahun yang lalu di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau adalah antara pensyarah yang memang saya tak pernah ponteng kelas.
Setiap hari saya akan bila waktu kelas beliau saya akan pastikan saya buat dia di depan sebab kami tertarik hari ini pensyarah kami nak pakai baju apa. Apakah bentuk busana yang ditampilkan dalam kelas pada hari ini. Jadi itu macam menarik minat para pelajar yang juga mengkaji budaya. Ya, jadi maksudnya untuk bersama-sama melihat apakah ada penampilan pensyarah kami pada hari ini. Dan dia menulis beberapa buku berkenaan tekstil, sama ada tenunan yang berbentuk songket ataupun tenunan yang berbentuk lain. Kerana tenunan ni suatu yang penting di ranah Melayu ini. Dari pulau-pulau kecil di Indonesia, di tanah Melayu, di pantai timur, di Kelantan, di Terengganu, di Perak 100 tahun yang lalu pernah wujud orang yang menenun tapi dia sudah tak ada lepas tu. Tinggal ada yang ada, kalau Perak adalah tekad, seni tekad. Jadi dia menulis berkenaan hal-hal, dia buat research. Dia membuat research dan menulis beberapa buku berkenaan soal tenun dan busana ini. Ini penting dalam menghidup suburkan minat terhadap hasil kerja tangan tradisional kita. Walaupun telah bertugas, beliau terus aktif dalam bidang seni rupa dan penulisan kreatif dalam bentuk sastra dan kajian budaya serta memenangi banyak anugerah sastra, antaranya Hadiah Sastra Malaysia, Hadiah Maybank Dewan Bahasa dan Pustaka untuk cerpen, Anugerah SEA Rights, Anugerah Tan Sri Fatimah, Profesor luar biasa dari Universitas Jabal Ghafur dan banyak lagi anugerah lain. Beliau mendidik satu kemampuan yang lain dalam diri pelajar iaitu kebolehan untuk bercakap di halayak ramai. Kami setelah mengarang puisi itu kami diminta pula untuk mendeklamasi, bukan membacakan ya, mendeklamasi. Jadi mendeklamasi itu kami pun keluar dengan gaya-gaya yang saya rasa saya tak kurang kecapinya di peringkat sekolah sebab kat sekolah kita ada kekangan-kekangan tertentu kan. Tapi bila berkenalan dengan sastrawan negara Dr. Siti Zainon ini, beliau mengatakan, Rahimah, awak kena lepaskan diri awak. Keluarkan apa yang ada dalam diri awak itu agar menjadi apa yang awak inginkan. Satu persatu kejayaan yang dilakarkan oleh Datuk Dr. Siti Zainon Ismail dalam bidang penulisan, lukisan, puisi maupun semena seni budaya mewakili negara. Bukan itu sahaja, beberapa anugerah juga telah diraih sepanjang penglibatan beliau dalam bidang seni. Ternyata, figura hebat ini biarpun sudah berkeluarga, tetap aktif bersemangat untuk terus berbakti dalam bidang seni. Kelainan beliau ini berbanding dengan Tok Guru saya ini berbanding dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Beliau adalah seorang pensyarah yang membuka mata pelajar agar betul-betul menghayati kelas yang diambilkan. Beliau sanggup membawa kami seramai 40 orang itu keluar daripada rutin biasa di dalam dalam kelas. Keluar untuk menikmati alam. Okey, hari ini kita akan buat tentang sajak. Jadi kita akan pejamkan mata, menghayati alam, menghayati kicauan burung, menghayati deru angin. Jadi perkara-perkara itu yang saya rasa macam menarik minat pelajar untuk terus tak suka sajak pun jadi suka sajak. Akhirnya, pada tahun 2019, beliau telah mendapat anugerah tertinggi dalam bidang sastra, iaitu dinobatkan sebagai sastrawan negara yang ke-14. Pertama kali saya terfikir tanggungjawab menulis bahan-bahan pendidikan baru saya. Saya banyak bahan-bahan tentang craft, tradisi, warisan budaya. Itu saya masih teruskan tentang taman, tentang rumah. Tapi gayanya memasukkan unsur-unsur puisi. Kita PNM menyokong Datuk Dr. Siti Zainon dipilih sebagai sastrawan negara ke-14 sebenarnya. Maknanya tokoh wanita yang kedua
yang telah dipilih oleh kerajaan untuk diangkat dan diberi pengiktirafan ataupun kedudukan yang tertinggi dalam peringkat negara melalui pengiktirafan sebagai sastrawan negara. Saya rasa Masya Allah ya, saya rasa inilah sebenarnya ya tokoh yang dan dah lama kita nantikan ya, pengumuman dari Kerajaan Malaysia bahawa Dr. Siti Zainul Ismail yang saya kenal sewaktu saya menyudahkan pengajian di kampus Bangi dulu, ya, akhirnya diangkat menjadi sastrawan negara. Ya. Waktu itu bauran perasaan lah ya, rasa gembira, sudah pasti sangat gembira, dan waktu yang sama rasa terharu ya bila mana kejayaan bonda itu ialah bonda melalui proses yang panjang, kita kata pengorbanan ya, perjalanan hidupnya ya, liku-likunya ya, pengalamannya itu akhirnya diangkat atau dinobatkan oleh Kerajaan Malaysia, dan saya ya sebagai anak didik bonda rasa sangat bersyukurlah ya, sangat rasa bauran perasaan itu yang tak dapat saya ungkapkan bila mana saya sendiri menghubungi bonda ya, mengucapkan tahniah bonda ya. Inilah hari-hari yang memang kita tunggu, maksudnya kita idamkan ya. Tuhan itu mendengar kita kata mungkin doa yang kita lafazkan atau kita pernah ungkapkan supaya bonda akhirnya diangkat sebagai seorang sastrawan negara. Saya tidak pelik dan saya tidak merasa sesuatu yang tidak layak bagi beliau. Dengan keunikannya, kehebatan beliau yang suka bereksperimen dalam apa saja yang beliau lakukan, saya kira beliau memang dan juga yang paling penting, beliau merupakan insan yang berjaya menggarap semua bidang itu di dalam satu. Warisan budaya, sastra, seni semua digabung, semua itu di bawah kepakaran beliau. Jadi saya kira macam seperti beliau memang layak untuk menerima penobatan itu. Ya, keunikan itu yang kita tidak perolehi pada insan-insan yang lain. Sebenarnya perjuangan ni susah sebenarnya. Untuk nak kita sustain, perjuangan tu susah. Tak ramai orang yang sustain all the way untuk sustainkan dia punya karya ni. Ada orang dia pause, berhenti sekejap oleh kerana ada hal-hal tertentu, tetapi tidak bagi kami lah. Alung sebut kami ni sebenarnya, Alung ni mewakili anak alam. Pasal Alung dibentuk oleh anak alam. Siti Zainul pun dibentuk oleh anak alam. Dibentuk oleh anak alam bersama dengan Latif Muhyiddin, Osman Awang, Yusuf Osman, Mustafa Ibrahim. Ini orang-orang yang berkarya secara jujur. Dia memang seharusnya menjadi suatu contoh atau kita yang baik bagi semua seniman kerana kecekalan dia, keberanian dia, ketabahan dia dan stamina dia sehingga kini masih terus. Dan dia berkiprah di pelbagai cabang seni. Kita harus ingat bahawa selain menulis sajak, selain menulis puisi, selain menulis cerpen, selain menulis novel, dia juga seorang perupa, seorang pelukis yang cukup baik. Anugerah sastrawan negara diberikan kepada orang yang sekurang-kurangnya 15 tahun sudah menulis. Tak boleh sesiapa saja. Kalau 7 tahun biasanya tidak. Dan telah menyumbang sejumlah karya yang penting, yang berbobot kata orang Indonesia, yang ada kualitinya. Ya? Dan Siti Zainul banyak karya-karyanya, banyak jenis, dan rasanya pengaruhnya keluar pun ada. Tetapi pasti suatu contoh penulis yang tak sama dengan yang lain. Dan dia mencukupi semua itu. Pada hari itu bila saya dapat mesej di kebetulan saya di Jepun masa itu di Kyoto, so memang agak terkejut sebab tak bersedia untuk hari itu adalah saya terima maklumat itulah, berita tu. So macam satu lagi saya rasa macam okey, diri saya sebagai anak lah, saya bersedia ke untuk ibu saya sebagai sastrawan negara lah. Sebab bukan dia saja yang ada mendapat bila menjadi seorang sastrawan negara tu tanggungjawab dia lagi besar. So kami sebagai anak pun tanggungjawab pun sedikit sebanyak tu ada. So macam mana untuk di masa hadapan, masa sekarang, macam mana kami nak membawa diri tu. Dan tentu memang saya bangga dengan apa yang telah beliau lalui selama ini. Tidak ada apa yang boleh saya harapkan sebagai anak melainkan beliau dapat mengecap apa yang beliau percayai lah, apa yang nak beliau lakukan selama ini. Berdasarkan pemerhatian saya memang
masih lagi banyak perkara yang perlu diperjuangkan lah. Mengibaratkan diri beliau sebagai seorang pengembara yang tidak kenal lelah, Datuk Dr. Siti Zainon Ismail terus aktif seiring dengan bakat seni dari 3 dimensi, iaitu seni lukis, seni pakai memakai atau busana, dan kreativiti seni sastra. Justru itu, beliau tetap bersemangat menyalurkan pemikiran yang berseni penuh dengan sopan santun puteri Melayu. Keunikan bonda ini harus dijadikan sebagai satu iktibar, sebagai satu inspirasi, motivasi supaya kita juga menyambung legasi apa yang bonda perjuangkan, cinta bonda kepada warisan Melayu, cinta bonda kepada Nusantara, cinta bonda kepada budaya, pada kesusastraan Melayu ini harus kita gemblengkan bersama-sama. Dan saya fikir inilah seorang sosok wanita yang kita patut jadikan ia sebagai satu role model, atau kita kata dalam konteks ini suri teladan. Memperjuangkan wanita kerana pada zaman mereka wanita tak ada tempat sangat atau tak diberi tempat sangat. Lepas mereka lah baru anak-anak muda, anak perempuan ni lebih ke depan. Semoga perjuangan dan ilmu Datuk Dr. Siti Zainon Ismail terus berkembang mekar di persada seni negara dan menjadi contoh untuk generasi sekarang dan juga generasi akan datang. Tiba-tiba aku lihat dia menjulang bertingkat-tingkat menyampai awan. Dan aku tertanya, siapa jauh di sana? Oh tanah air, jadikanlah ini rumah kita, rumah bahagia, aman damai, tanda merdeka.